Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Sinar Harian. Warisan Gesa ME63 segera dimuktamadkan. Putrajaya, Presiden Parti Warisan Sabah, Warisan Datuk Seri Muhammad Safi Afdal menggesa Kerajaan Perpaduan Malaysia segera memuktamadkan Perjanjian 1963 ME63. Menurutnya, faktor keuangan tidak dijadikan alasan untuk segera memuktamadkan ME63. Kami tahu dalam keadaan negara pada hari ini, ME63 bukanlah sesuatu yang mudah, namun ia tidak harus dijadikan alasan. Katanya ketika ditemui pemerintah selepas majlis menandatangani perjanjian MOU mufakat antara gabungan di bawah Kerajaan Perpaduan di sini pada Jumat. Beliau berkata kerajaan tidak boleh menggunakan alasan itu untuk menangguhkan sehingga tahun hadapan. Muhammad Safi berkata terdapat beberapa perkara di dalam ME63 telah diselesaikan semasa pentakbiran terdahulu, namun ada beberapa perkara yang masih tertangguh. Saya berharap ia dapat diperhalusi segera karena ia turut membabitkan keluasan kerajaan pusat, katanya. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Berita Harian. Saya jalan tugas secara pro bono. Pago mantan pengurusi Majelis Pemulihan Negara MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata pihaknya tidak menerima sebarang allowance dan peruntukan ketika beliau memegang jawatan berkenaan dalam kerajaan sebelum ini. Beliau berkata ketika ini dia tidak lagi memegang jawatan berkenaan dan sudah meletak jawatan itu sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU15 atas nasihat peguamnya. Sewaktu saya memimpin MPN pun saya jalankan tugas pro bono dan tidak memberikan allowance 1 sen pun. Keduanya, MPN ini adalah badan penasihat sahaja, bukan dan tiada peruntukan. Datuk Dr. Muhammad Puad, ahli Majelis Kerja Tertinggi AMNO, ini bodoh yang cakap kita ni ada peruntukan tu. Semaklah beberapa ratus juta yang ada, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Majlis Kesyukuran Perikatan Nasional Parlimen Pago di Kompleks Sukan Pago dekat sini hari ini. Muhyiddin berkata MPN tiada peruntukan dan perakuan dikemukakan kepada kabinet untuk menyatakan apa tindakan yang perlu dilakukan oleh kerajaan. Kalau ikutkan kiraan hari itu, kita ada 95 perkara, kabinet semua dah lulus dan semestinya ada implikasi keuangan itu soal kerajaan tetapi bukan peruntukan diberi kepada MPN. Kenapa bahalol sangat? Di mana bukti yang tunjuk saya dapat duit berjuta-juta? Semua pembohong, penipu. Jadi pada saya, dia patut belajar. Dah beberapa kali dia buat kenyataan tidak betul. Semua tak betul pasal niat dia jahat. Saya tak dapat peruntukan 1 sen pun. Faktanya adalah MPN badan penasihat. Nak terima, terima. Tak nak, tak apa. Pandangan, katanya. Sebelum itu, Muhammad Pod meminta Muhyiddin menjelaskan mengenai butiran pembelanjaan dana MPN. Beliau mendakwa Muhyiddin menerima dan beratus juta ringgit daripada Perdana Menteri ketika itu. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda berita panas, berita mengejutkan hari ini daripada Berita Harian. Dr. Mahathir letak jawatan pengurusi pejuang. Kuala Lumpur, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad
meletak jawatan sebagai pengurusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang. Perkara itu disahkan oleh sumber parti itu. Bagaimanapun, Dr. Mahathir dikatakan akan kekal sebagai pengurusi Gerakan Tanah Air GTA. Setakat ini, tiada pengumuman secara rasmi dilakukan oleh parti itu lagi. Difahamkan, Perhimpunan Agung Tahunan (EGM) Pejuang kedua akan diadakan pada 14 Januari depan. Pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 lalu, Dr. Mahathir yang bertanding di Parlemen Langkawi tewas kepada calon Perikatan Nasional PN Muhammad Suhaimi Abdullah yang memperoleh majority 13.518 undi. Pada PRU 15 juga, pejuang gagal memenangi sebarang 125 kawasan yang dipertandingkan, malah ramai calonnya hilang uang deposit. Dr. Mahathir bagaimanapun akur dan menerima pilihan rakyat dengan hati yang terbuka, malah beliau akan memberi tumpuan kepada bidang penulisan dan turut terbuka untuk ditemuduga penulis. Sekian, thank you. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe, like, komen, dan share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda daripada Malaysia kini. Dr. M tak sertai NGO memfakat Nasional PN Anwar. Bekas Perdana Menteri Datuk Mahathir Mohamad tak menyertai mufakat Nasional MN. Sebaliknya akan memberi sokongan kepada NGO itu atas kebaikan negara dan orang Melayu. Menurut presidennya Anwar Musa, bekas ahli parlimen itu berkata demikian pada sidang media di pejabat MN di Damansara, Kuala Lumpur hari ini. Pada saya ada Tun menyertai MN itu tidak berbangkit. Tun adalah seorang negarawan, MN hanya sebuah persatuan yang kecil. Tun adalah bapa kepada negara kita. Walaupun apa juga berlaku, tiada siapa dapat menafikan bahwa Tun adalah negarawan ulung. Walaupun dia menjadi ahli rasmi atau tidak, saya telah menyebutnya untuk menyertainya. Dibalas kata buat saja yang baik, saya sokong. Tun Dr. Mahathir turut melahirkan kebimbangan beliau tentang kedudukan orang Melayu dan berkata usaha untuk kebaikan negara dan orang Melayu dia akan sokong, kata Anwar menjawab soalan mengenai pertemuannya dengan Mahathir semalam.